seruan. Lepas tu ada tanda This call is now being recorded. bahan kimia. Okay. Ini menunjukkan bahawa ini ialah bahaya. Okey, contoh di sini. Yang ada di sini ialah plumbum atau lead nitrate. Ini adalah dianggap sebagai bahan yang beracun. Okey. Kemudian naftalin. Contoh naftalin nampak tanda tu? Pangkah. Harmful. Okey. Kamu tahu tak naftalin tu apa? Tak. Dia macam bergegat tu, tak bergegat. Oh, tahu. Okey, cik. Gegat yang selalu orang buat yang apa nak lalu lipas dalam almari tu kan. Tu pun kalau kamu termakan eloklah pinggan kaki ke bawah bang. Jadi ada yang dianggap juga berbahaya. Ini yang beracun Lithium. logam lithium in liquid parafin di dalam cecair parafin sebab dia bahaya sebab dia kena dalam parafin. Dia logam ni. Kemudian yang contoh lain ini ialah ini air bromin. Air bromin ni kalau kamu buka dia punya botol ni, nanti dia akan keluar asap. Akan keluar asap seperti pekat dia. Ini adalah maksudnya gas yang keluar dari situ. Daripada ini asap bromin ni berbahaya kepada paru-paru. Biasanya kalau buka ni kita akan buat dalam kebuk asap. Kebuk asap film kabut. Okey, sebab dalam kebuk dia boleh sedut asap-asap berbahaya, asap-asap yang keluar daripada bromin ini. Okey. Baik, itu saja. Hello. Yang dia lagi. Okey. Ni besar lagi. Okey, ni saya bawakan lagi simbol-simbol yang ada dalam makmal nampak dia. Tengkorak, nampak tak tengkorak tu? Oh, nampak. Tengkorak apa? Nampak. Contoh. Nampak, cikgu. Kita kat sini bahan-bahan beracun. Apa itu? Okey. Baik, merkuri contohnya. Gas klorin bromin yang tadi. Benzena kloroform. Okey, kalau nampak tanda tengkorak ni maksudnya cara pengenalan bahan dia, jangan sentuh bahan dengan tangan. Elok kalau nak. Ini umum. Sentuhlah dengan tangan gunakan sarung tangan. Gunakan ekstremen dalam kebuk asap yang saya cakap tadi. Okey. Yang kedua, ini menunjukkan bahan tu mudah terbakar. Contohnya natrium dan kalium. Natrium ni kalau dengan kalium ni kalau sangat aktif kalau letakkan dalam air meletup dia akan masukan yang kuat. Fosforus terbakar bila terkena udara, juga bahan-bahan yang lain seperti alkohol dan aseton juga mudah terbakar. Jadi cara pengendaliannya kena berhati-hati banyak kaedah ni lah. Yang ketiga, ini radioaktif tak ada kat sekolah. Sekolah tak mampu nak buat bahan juga ni Yang ada pusat-pusat gas uji ataupun pusat penyakit atom adalah. Ini kalau nampak simbol ini menunjukkan bahawa ini ialah bahan radioaktif yang akan menggunakan secara yang berbahaya. Yang tadi yang kena bakar ni yang nampak tadi merangsang biasanya kita gunakan bahan ini juga tekan dalam kotak. Dan kita menggunakan sarung tangan dan goggle dan pelindung mata untuk melindungi tangan dan mata kita. Okey. Contoh-contohnya yang lain, gambar ni pernah nampak tak? Dah, cikgu. Bahan mudah meletup ni. Nampak tak? Nampak, cikgu? Okey, bagus. Okey. Bahan tu mudah meletup. Contohnya gas hidrogen. Mudah meletup jika bercampur dengan oksigen dengan udara meletup. Yang ini tanda ini ialah bahan mengkatil seperti air dan alkali pekat juga cecair bromin lah. Yang ni kalau nak gunakan kena gunakan penitis dan penyempit tabung uji Jangan sekali-kali kita kena tangan. Kalau dah kena tangan cepat-cepat basuh dengan air yang banyak. Kita gunakan sarung tangan Lebih baik gunakan sarung tangan semasa penyediaan bahan-bahan menggantis ini. Okey, sekejap lagi. Okey, baik. Saya serahkan balik kepada Cikgu Mazubah lah. Cikgu.
Okey, terima kasih Cikgu Zul. So saya akan saya akan sambung dengan kita punya tajuk peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal. Okey, pelajar boleh tak awak bagi tahu dengan cikgu kenapa kena ada peraturan? Tahu, okey? Peraturan ini penting sebab untuk memastikan awak sentiasa selamat semasa dalam makmal. Awak tengok makmal kita macam mana? Kita dikelilingi oleh radas. Radas kita ni kebanyakannya diperbuat daripada kaca. So bahan-bahan kimia yang kita gunakan juga sangat bahaya. Oleh itu peraturan di makmal ini untuk memastikan pelajar mengelakkan diri daripada berlaku kemalangan yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey. Pelajar. Okay, saya nak kongsikan buku teks awak. Buku teks muka surat 13 adalah berkaitan dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal. Okay, saya rasa awak semua belum ada buku teks lagi kan? Tak apa. Nanti saya akan kongsikan link dalam YouTube dan juga video kalau awak nak download berkaitan dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal. Awak kena tulis dalam buku awak. Yang awak sentiasa ingat. Yang lain semua tak dapat buku lagi. Kaitan dengan peraturan yang ada dalam ataupun dilarang yang masuk ke dalam belajar tanpa kebenaran. So maksudnya kalau tak ada guru, awak tak boleh masuk ke dalam makmal. Jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan guru. Kalau awak nampak ada radas atas meja, awak masuk-masuk dalam makmal ada radas atas meja kan? So jangan buat apa-apa dekat radas tersebut. Tak boleh ya. Yang ketiga, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Biasanya kami guru-guru akan bacalah sebelum kami buat. Vishnu ada raise hand. Vishnu nak tanya apa? Vishnu ada nak tanya soalan ke dekat cikgu? Okay, tak ada, cikgu sambung ya. Biasanya kami guru-guru sebelum kami buat eksperimen, kami akan buat kami akan baca dulu. Kami baca arahan dan kita akan buat sama-sama ya. Yang keempat, pelajar dilarang makan, minum dan bermain-main di dalam makmal. So sebab itulah saya kata tadi, pelajar kalau awak ada bawa botol air, awak kena letak botol air dekat luar. Dalam makmal ni awak tak boleh makan, minum, walaupun awak nak makan gula-gula tak boleh. Makanan dan minuman kalau awak bawa mesti letak di luar makmal. Sebab apa? Satu, kita takut makanan dan minuman awak tu nanti boleh bercampur ataupun kita panggil contaminated dengan bahan-bahan kimia kita. Yang berapa tadi? Keenam. Okay, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. So awak jangan cuba-cuba curi ataupun cuba-cuba nak bawa keluar segala alat radas daripada makmal untuk bawa balik. Tak boleh ya, sangat bahaya. Seterusnya, pelajar juga mestilah mengembalikan peralatan dan bahan kimia ke tempat simpanan asal jika dialihkan. Ini kalau awak alih, tak sengaja alih, bagi tahu dengan cikgu, nanti cikgu akan letak semula di tempat asalnya. Yang seterusnya, pastikan tempat menjalan eksperimen sentiasa bersih dan eksperimen. Meja awak tu ada tumpah air dan sebagainya. Sebelum awak keluar, awak mestikan tempat awak itu bersih. Okey, cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang sesuai. Cuci ni sebenarnya ada peralatan yang awak tak boleh cuci sendiri sebab berbahaya ya. So awak kena letakkan di satu tempat yang diarahkan oleh guru. Kemudian barulah awak boleh pulang ke kelas ya. Yang last sekali, sangat penting ya. Cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. Terutama sekali kalau kita buat eksperimen. Ada masa kita masuk makmal untuk belajar, ada masa kita masuk makmal untuk buat eksperimen. So mestilah cuci tangan sebelum awak meninggalkan makmal. Okay, itu adalah peraturan yang perlu awak patuhi ya. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu pula langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan dan radas kimia. Pertama sekali, semasa awak menjalankan eksperimen, terutama sekali jika awak menggunakan tabung gigih,
Okay, tabung didih ni dia macam ni kan. So bila awak buat eksperimen, awak dilarang untuk menghalakan hujung tabung didih tersebut pada diri sendiri. Jangan buat eksperimen hadap awak, jangan ya. Ataupun hadap orang lain. Sebab apa? Sebab kita risau bahan tersebut dia boleh meruap, dia boleh mendidih, dia boleh melimpah dan akhirnya mencederakan diri sendiri dan orang lain. Ya. Itu langkah keselamatan yang pertama. Langkah keselamatan yang kedua, mesti gunakan pelindung mata ketika mencampurkan dan memanaskan bahan kimia. So kita juga ada kebut wasap dan kalau bahan tu tak berbahaya, kita bagi awak guna Google. Yang ketiga, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar. Tadi awak nampak kan simbol-simbol bahan kimia kan? So awak kena jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Sumber api tu daripada Bunsen burner ke, yang awak nampak biru tu, yang cikgu tunjuk biru tu, itu adalah Bunsen burner. So jauhkan dia daripada api. Okay, pemetik api, mancis, itu maksudnya sumber api. Dan yang terakhir sekali, pelajar, ini yang saya risau ni. Pelajar jangan merasa atau menghidup kecuali dibenarkan oleh guru. So merasa itu bermaksud rasa dengan lidah pun awak sentuh dengan kulit awak, sentuh dengan tangan. So jangan ya, bahan kimia ini awak tak tahu tahap kepekatan dia. So kalau awak rasa ataupun awak hidup dia, mungkin boleh mendatangkan kematian ya. Okey pelajar, itu dua perkara berkaitan dengan makmal. Pertama, peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal. Yang kedua adalah langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey? So apa tindakan awak pula? Yang seterusnya, apakah tindakan awak jika berlaku kemalangan? Katalah kita dah buat ikut peraturan, kita dah pun memastikan langkah-langkah keselamatan, masih juga berlaku kemalangan. So apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama. Okay. Yang pertama, jika ada bahan kimia yang tertumpah, nampak tu, bahan kimia yang tertumpah perlu dilaporkan kepada guru. Jangan sentuh bahan kimia tersebut. Kalau dia tumpah, jangan sentuh, terus laporkan kepada guru. Okey? Dan yang kedua, kan tadi kita jangan rasa dengan lidah, jangan hidupkan jika termasuk. Jika ada bahannya termasuk ke dalam mulut ataupun terkena bahagian badan lain, so kita mesti bilas dengan air yang banyak. Kalau tertelan, kita mesti muntahkan tersebut. Okey? Dan yang seterusnya, jika berlaku kemalangan, ini kita sekali ya. Jika berlaku kemalangan, apa yang perlu kita buat? Dia kata sini, dan cepat keluar ada kebakaran. Saya sudah matikan suis elektrik. So kalau awak sempat capai suis elektrik tu, maksudnya suis lampu dan suis keyboard tutup. Tapi kalau tak sempat, jangan buat apa-apa, terus lari keluar daripada makmal dan berkumpul di tempat berkumpul semasa berlaku kebakaran. Okey? So pelajar, saya dah habis 3 bahagian. Peraturan, langkah-langkah keselamatan dan juga perkara-perkara yang berlaku. Jika berlaku kemalangan, apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita selamat semasa berada di dalam makmal sains. Okey, saya rasa tajuk untuk saya hari ini dah sampai dekat hujung dia. Saya akan serahkan kepada Cikgu Siti Nurhalizahani untuk aktiviti seterusnya. Dah habis. Okey. So aktiviti hari ini dah habis berkaitan dengan 1.2 iaitu tajuk makmal saya. Makmal sains anda 1.2. Okay, so apa yang awak kena buat, tugasan nanti saya akan tulis dalam grup WhatsApp mengikut kalau Cikgu Zul akan tulis. Kalau saya akan tulis ya. So yang untuk saya nak mohon awak
Tengok bab 1.2 makmal sains dan buat nota berkaitan dengan penerangan. So pelajar, Okey, sebelum cikgu. saya akhiri kelas, ada tak soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada cikgu. Buat dalam Ada, buku cikgu. panjang ke pendek, cikgu? Okay, ada tak soalan? Cikgu. Ya? Buat dalam buku panjang ke pendek? Kalau sains, kita tak ada. Oh, okay. Kalau tugasan, macam saya bagi tahu, tugasan nanti kami akan bagi dalam grup WhatsApp. Untuk Google Meet ni, kami gabungkan tiga orang guru yang mengajar tingkatan 1. So, tugasan akan diberikan berdasarkan guru. Awak kelas mana? Satu beta. Okey, dalam. Oh, 1 beta. Nanti cikgu tulis ya, awak dengan saya. Okey? Buku panjang ke buku pendek? Cikgu Mazubah guna buku panjang je. Okey, cikgu. Okey, sebelum kita Google Meet ni, ada soalan lain nak tanya? Cikgu. Ini saya. Cikgu, untuk sains kita ada berapa buku cikgu? Awak kelas mana? Satu beta Awak cikgu. kelas mana? Satu beta cikgu. Beta juga. Okey, arahan nanti kita ada arahan dalam grup WhatsApp ya. Okey Dan cikgu. soalan yang berkaitan hari ni je. Soalan berkaitan bab 1.2. 1.2 itu makmal anda, makmal sains anda. So berkaitan dengan apa yang saya dengan Cikgu Zul dengan Cikgu Hani ajar hari ni, jawab boleh tanya. Faham kan? Very simple, hari ni kita buat dulu. Awak tengok makmal macam mana rupa dia. Awak tengok radan, awak tengok simbol keselamatan, dan yang ketiga kita belajar tentang peraturan, langkah keselamatan dan perkara yang perlu awak lakukan jika berlaku kemalangan. Soalan tu jawab tadi. Tak ada? Tak ada. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Arahan nanti dalam grup WhatsApp, okey? Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, kat sana. Okey, bye. Okey, jumpa lagi. Mana keluar? Terima kasih cikgu. Budak ni. Bagus. Pernah berlaku di rantau. Pakai. Yang langkah keselamatan. Nanti saya tak ada link ni. Saya buat video ni lah. Ada ke? Ada, nanti saya akan bagi tahu Kak. Link YouTube, kalau dia nak tengok yang Ada dalam grup ada yang PDPR kita. GDPR. Video pun ada. Video dia cakap belajar rendah je. Video Mac je. Saya dah compress. GDPR ada komplain Oh, kelas PDPR. Sign kelas sign. Oh, sign form 1. Okay. PDPR form 1. Yang mana? Ni, HTTP ni. Itu YouTube. Saya bagi 2 link. Kalau dia nak simpan, dia boleh download. Kalau dia nak tengok saja, dia boleh tengok. Yang ni pasal apa? Pasal tajuk ni? Tajuk ni sama ni video yang saya buka. Okey, alright. Tajuk Okay. left. Tajuk left. Dah Okay. left dah. Yang belakang Okay. yang saya buka link ni. Nak belajar yang buat video saya tu, dia paling simple lah saya rasa. Video. Yang saya pakai ni X recorder. Recorder. Dia pun belajar masa Fadilah. Saya tak apa. Wih, Safarilah tu. Hebat. Tengok, kita ambil buku tag dulu. Ha. Kita pergi kat Google, ambil WhatsApp pada. Okay, clap.